Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustazah Raudhah Rozi dalam segmen Bestnya Mengaji. Jangan lupa hashtag mengaji sampai pandai. Baik, insya-Allah untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua mengenai makhraj huruf. Apa itu makhraj huruf? Itulah dia tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang 28 itu. Maka jom sama-sama kita pelajari tempat-tempat keluar makhraj-makhraj huruf, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah tuan-puan, seperti yang tuan-puan lihat di kaca skrin sebelah ini, inilah dia pengenalan tentang makhraj huruf. Ada 5 tempat keluar huruf-huruf hijaiyah secara umumnya, secara asasnya. Iaitu yang pertama, jom sama-sama kita lihat Al-Khayshum. Subhanallah, adanya Al-Khayshum. Itulah dia tempat keluar daripada hidung. Ataupun kita sebut di sini yang perlu kita baca secara gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu dengung. Huruf apakah yang terdapat dalam kategori al-khayshum ataupun keluarannya daripada hidung ini? Nanti sama-sama kita akan lihat. Baik, yang seterusnya adalah al-jawf. Itulah dia tempat keluar rongga mulut dan rongga kerongkong kita. Tuan-puan, kalau tengok anak panah di sini, rongga mulut dan rongga kerongkong ini terdapat di sini. Rongga mulut di sini, manakala rongga kerongkong pula di bahagian sini. Yang mana dia bukanlah di halkum, tetapi atas sedikit, di bahagian atas sedikit daripada halkum. Boleh lihat di anak panah di skrin yang ditunjukkan di sebelah ini. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia yang kedua. Yang ketiga, tempat keluar huruf adalah di kerongkong ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-halqu. Halkum kita di bahagian sini. Subhanallah, tabarakallah. Jadi ada beberapa huruf yang bila kita nak sebut keluarnya melalui halqu, melalui halkum kita, melalui kerongkong kita. Dan yang keempat adalah al-lisan. Tuan-puan cuba sebut. Masya Allah, terbaik. Iaitulah dia tempat keluar melalui lidah kita. Tuan-puan, ada beberapa huruf dan sebenarnya kebanyakan huruf tempat keluarnya daripada lidah kita. Subhanallah. Dan yang kelima adalah asy-syafatain, ataupun yang dipanggil dalam bahasa Melayunya melalui dua bibir kita. Ada beberapa huruf yang menggunakan dua bibir kita untuk kita sebutkan huruf-huruf tersebut. Maka jelas 5 tempat keluar huruf ataupun makhraj huruf yang perlu sama-sama kita pelajari dan kita hafal. Iaitu yang pertama, al-khayshum, iaitu keluar daripada hidung. Yang kedua, melalui rongga mulut ataupun rongga kerongkong, al-jawf. Dan yang ketiga, melalui al-halqu, iaitu kerongkong kita. Yang keempat, melalui al-lisan, lidah. Yang kelima, melalui asy-syafatain, iaitu dua bibir mulut kita. Ingat, jangan tak ingat, kita akan melihat contoh-contoh ataupun huruf-huruf yang keluar daripada 5 asas ini yang perlu kita pelajari. Sama-sama kita saksikan. Baiklah tuan-puan, inilah dia gambar rajah menunjukkan tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang 28 tersebut. Maka jom sama-sama kita lihat satu persatu huruf-huruf melalui tempat-tempat keluar yang sebetulnya. Iaitu yang pertama, jom sama-sama kita lihat tempat keluar melalui al-halqu ataupun daripada kerongkong, halkum kita. Iaitu yang pertama, ada 3 tempat ataupun 3 level. Iaitu pertamanya daripada pangkal kerongkong kita, itulah dia huruf A dan juga huruf H. Huruf A, tuan-puan, cuba tuan-puan sentuh kerongkong tuan-puan dan rasakan getaran apabila kita menyebut huruf A dan juga huruf H. Cuba. A, H. Masya Allah, barakallah. Rasakan getarannya? Betul, rasa. Jadi kalau tuan-puan rasa, maknanya betul lah tuan-puan sebut huruf A dan juga huruf H. Begitu juga dengan huruf yang seterusnya, iaitu di pertengahan kerongkong kita. Itulah dia huruf H dan juga huruf A. Tuan-puan beza dengan H tadi. H tadi H bulat. H yang seterusnya yang berada di tengah kerongkong ini adalah H yang halus. Ataupun H kita panggil H pedas. Itulah dia huruf H
dan juga huruf A. Cuba kita sebut sambil pegang kerongkong kita. Jom sama-sama. Ha, A. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul. Jadi, yang seterusnya, yang berada di hujung kerongkong kita, itulah dia huruf Kha dan juga huruf Gha. Kha, Gha. Alhamdulillah. Maka kita boleh melihat ada 6 huruf yang tempat keluarnya melalui al-halqu ataupun melalui kerongkong kita. Jom sama-sama kita lihat pula beberapa huruf yang tempat keluarnya melalui al-lisan, iaitu lidah kita. Tuan-puan, tempat huruf-huruf yang keluar daripada al-lisan ini paling banyak. Dalam 18 huruf sahaja, dalam 18 huruf yang keluar daripada menggunakan al-lisan, menggunakan lidah kita. Maka jom sama-sama kita lihat. Yang pertama itulah dia. Pangkal lidah kita terdapatnya huruf, tanpa kalau boleh kita tengok di sini, terdapatnya huruf Qa dan juga huruf Ka. Tuan-puan, huruf Qa ini berada di pangkal lidah yang mana dia berhampiran dengan kerongkong kita yang menyentuh bahagian anak tekak kita. Cuba tuan-puan sebut huruf Qa. Qa, Alhamdulillah. Maka dia akan seakan-akan menyentuh anak tekak kita. Manakala seterusnya huruf K dia berada di pangkal lidah dan menyentuh lelangit yang belakang, lelangit atas yang berada di belakang. Jom sama-sama kita sebut huruf K. K. Masya Allah, Tabarakallah. Betul. Juga huruf Qa dan Ka juga ini adalah antara huruf yang keluarnya daripada lisan, iaitu daripada lidah kita. Yang seterusnya adalah huruf Ja, Shin dan Ya. Tuan-puan, boleh sama-sama kita tengok yang saya bulatkan berwarna biru ini. Juga terdapatnya huruf-huruf yang keluar melalui lidah ini adalah huruf Ja, Shin dan juga Ya. Yang mana huruf ini berada di tengah-tengah lidah kita. Bila mana kita sebut itu, dia menyentuh tengah-tengah lidah kita. Jom sama-sama kita sebut Ja, Shin, Ya. Masya Allah, Tabarakallah. Kedudukannya bila kita keluar huruf itu, dia berada di tengah lidah kita. Yang mana tengah lidah kita ni ditekankan sedikit ke atas lelangit yang atas. Ja, Shin, Ya. Alhamdulillah, betul tuan-puan. Dan seterusnya huruf Dha. Tuan-puan, huruf Dha juga adalah huruf yang tempat keluarnya daripada al-lisan, daripada lidah. Cuma tuan-puan, saya selalu dapat feedback ataupun melihat terdapat banyak kesalahan apabila menyebut huruf Dha ini. Tuan-puan, kalau kita perhatikan huruf Dha ini, anak panahnya dia mengatakan kepada kita berada di sepanjang tepi lidah. Maka tuan-puan, nak sebut huruf Dha ini menggunakan tepi lidah kita. Sama ada tepi lidah ke kiri ataupun tepi lidah ke kanan. Mengikut keselesaan dan kebiasaan tuan-puan. Kalau macam saya biasa belah kiri. Jom sama-sama lihat bagaimana saya sebutnya. Dha, 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 Dha. Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-puan, kalau biasa belah kanan, sebut belah kanan. Kalau biasa belah kiri, sebut belah kiri. Ustazah, saya tak tahulah saya biasa mana. Cuba dua-dua. Tuan-puan cuba kiri, cuba kanan. Mana yang tuan-puan selesa, itulah yang tuan-puan perlu kekalkan apabila menyebut huruf Dha. Yang mana kita perlu keluarkan ataupun jangan keluar sangat. Dia sekadar untuk kita ketepikan lidah kita kerana kita menggunakan keseluruhan hujung lidah kita untuk menyebut huruf Dha. Tuan-puan, sekali lagi saya tunjukkan kepada tuan-puan. Dha. Dha. Tuan-puan, jangan malu, jangan segan. Mungkin rasa macam buruk muka aku kan. Jangan malu, jangan segan. Sebab kita nak belajar untuk lebih memahami dan lebih memperbetulkan bacaan kita. Maka tidak ada istilah malu dalam kita nak belajar sesuatu perkara. Kalau tuan-puan rasa malu sangat, tuan-puan tengok cermin je. Tak payah pandang kiri kanan. Tak payah tengok orang Dha. Ataupun tak perlu cerita kat suami. Nak cuba try dan sebagainya. Boleh tengok cermin dan tuan-puan praktikkan bagaimana untuk menyebut huruf Dha ini. Baik, yang seterusnya juga tempat keluarnya melalui lidah kita. Iaitu itulah dia antaranya huruf yang menggunakan hujung lidah kita. Antaranya huruf Ra, huruf Na dan huruf La. Kita pergi kepada satu-satu kategori dahulu yang saya bulatkan warna biru ini. Huruf Ra, huruf Na dan juga huruf La. Yang mana huruf Ra ini dia berada di hujung kita menggunakan hujung lidah. Dan kita akan menyebutnya untuk naikkan sedikit di atas lelangit atas. Ra. Ra.
Ro. Dia bukan ra tuan-puan bukan ra. Dia ro. Macam ni je R-O-A. Lebih kurang begitu. Dia nak kata ro sangat pun tidak. Dia kena macam ro. Ya, Masya Allah barakallah. Tapi jangan terlalu Masya Allah barakallah. Tapi jangan terlalu orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saya nak sebut tadi? Jangan kita terlalu muncung ataupun jangan terlalu vibrate yang over atau macam ra. Gitu. Tak perlu effort yang terlalu melebih sangat. Hanya perlu menyebutnya dengan gaya yang sederhana, iaitu itulah dia ra. Alhamdulillah. Betul tuan-puan. Dan seterusnya kita boleh lihat, itulah dia huruf yang juga keluar daripada lidah kita. Itulah dia huruf na. Yang mana huruf na ini tuan-puan, ujung lidah kita ditekan ke langit depan. Ke langit di depan sedikit. Cuba tuan-puan sebut huruf na. Na. Lidah kita ni berada di belakang langit atas. Sebab itu tuan-puan, kalau kita tengok gambar rajah ni, hakikatnya dia dah susun cantik dah mengikut turutan. Ra dulu, ra belakang sikit, na, lepas tu na depan sikit daripada gunakan hujung lidah kita. Lepas tu huruf la, tengok tuan-puan, huruf la lagi depan sikit lagi. To lagi depan. Da pun depan. Ta pun depan. Za, sa, Masya Allah tabarakallah. Jadi kesemua huruf ini menggunakan hujung lidah kita untuk menyebutnya. Cuma tuan-puan, ada beberapa huruf yang sering kali terdapat kesilapan dalam menyebutnya. Yang hakikatnya huruf ini bunyinya seakan-akan sama, tetapi bukan sama. Berbeza tuan-puan. Bunyi saja sama, tetapi tempat keluarnya, cara sebutnya adalah berbeza. Iaitu apa hurufnya? Yang paling obvious sangat, selalu berlaku kesilapan ini, itulah dia huruf za. Tuan-puan, kalau saya tulis sini, tuan-puan boleh tengok huruf za. Huruf za yang kecil itu. Okey, huruf zal. Ataupun kalau tanpa baris, kita panggil sebagai huruf zal. Tuan-puan, nak sebut huruf za ini, dia bukan seperti sebut huruf zai. Bukan tuan-puan. Yang mana, nak sebut huruf za, perlu keluarkan sedikit lidah. Za. Sedikit saja. Za. Tuan-puan, kalau tak rasa macam susahnya nak sebut, tuan-puan cuba ikut saya. Keluarkan lidah dulu. Dan baru sebut za. Za. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, begitulah sebut huruf za yang sebenar. Jadi, tuan-puan, ubah. Kalau sebelum ni kita sebut za macam biasa, kena ada effort sedikit, yang mana huruf za yang kecil ini, hakikatnya, cara sebutannya perlu dikeluarkan sedikit lidah. Ada satu lagi huruf yang selalu terdapat kesilapan apabila orang menyebutnya. Itulah dia, yang mana bunyi juga sama, tetapi hakikatnya berbeza. Itulah dia huruf sa. Yang mana tuan-puan, kalau kita sedari, dia seakan-akan bunyi huruf sa yang satu lagi. Yang ada gigi tu kan. Yang ini. Maka tuan-puan, tolong perhatikan baik-baik, huruf sa yang ini, kita sebut biasa, tak perlu keluar lidah. Tetapi sa yang ada 3 titik itu perlukan sedikit usaha untuk kena keluarkan lidah kita apabila menyebut huruf sa. Iaitu, cuba tuan-puan ikut saya. Sa. Masya Allah, betul. Ya. Melainkan, kalau huruf sa yang satu lagi ini, sa yang ada gigi tu, itu kita sebut biasa. Macam kita sebut saya, salam, satu, sayang, Assalamualaikum, kan? Kita menggunakan sa tu sa biasalah. Kita tak sebut salam ataupun sayang menggunakan sa yang ada 3 titik. Kan? Ada ke orang sebut salam, Assalamualaikum, saya nak sayang, saya nak salam awak, boleh? Masya Allah, barakallah. Jadi itulah dia, beza dia tuan-puan. Tuan-puan kena bezakan sebutan ini. Kalau sama, buat apa dia buat 2 huruf? Kan? Kalau sama, buat apa dia buat huruf yang lain? Maka pasti ada perbezaannya. Maka sama-sama kita semak diri kita. Maka mudah ke senang? Mudah dan senang. Tak ada pilihan lain tuan-puan. Okey, baik. Dan seterusnya, huruf yang seterusnya adalah huruf yang keluar melalui 2 bibir kita, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai asy-syafatain. Masya Allah, tabarakallah. Iaitu terdapat 4 huruf yang keluar melalui menggunakan bibir kita. Antaranya huruf wa.
Tuan-puan, bila kita sebut huruf wa, cuba tuan-puan sebut huruf wa. Wa. Kan kita menggunakan ataupun kita menggerakkan dua bibir kita. Cuba kalau kita guna satu je, boleh sebut tak huruf wa? Tak boleh. Rasa macam tak ada gigi pula rasa kan? Masya Allah, tabarakallah. Seterusnya, huruf ba juga keluarnya daripada dua bibir. Ba. Yang mana bibir atas dan bibir bawah sedikit menyentuh. Ba. Seterusnya, huruf ma juga menyentuh kedua-dua bibir. Dan huruf fa. Puan, kalau kita sebut huruf fa, bibir bawah ya menyentuh gigi yang atas, fa. Jadi tempat keluar juga sama melalui asyafatain, iaitu keluar daripada dua bibir. Dan seterusnya kita menggunakan hujung lidah, lisan juga. Ada 3 lagi huruf melalui lisan, huruf sa, huruf za dan huruf sa. Tuan-puan cuba sebut huruf sa, sa. Kita menggunakan pergerakan lidah hujung kita untuk menyebut huruf sa. Tapi kalau kita tengok kedudukannya tuan-puan, boleh tengok di yang saya bulatkan warna biru ini. Kedudukannya tuan-puan, dia berada di bawah kita punya lidah ini. Dia menggunakan lidah dan juga kedudukannya berada di bawah. Cuba tuan-puan sebut huruf sa. Sa, rasa berangin sikit kan. Sebut huruf za, juga berangin di bahagian bawah lidah kita. Dan juga huruf sa. Tapi lidah kita bergerak. Maka itulah dia tempat sebenar keluar huruf-huruf yang kita pelajari sebentar tadi. Dan yang terakhir tuan-puan, tempat keluar huruf melalui al-khayshum, iaitu melalui hidung kita. Itulah dia, huruf ada 2 sahaja, huruf mim dan juga huruf nun. Tempat keluar daripada hidung ini adalah tempat keluar yang menggunakan gunnah. Gunnah dalam bahasa Melayu adalah dengung. Tuan-puan, apa saja bacaan dengung yang kita baca, tempat keluarnya adalah melalui hidung kita. Apa saja hukum yang perlu didengungkan, ya, idgham ma'al gunnah, iqlab dan juga simbol-simbol dengung yang kita ketahui, yang kita pelajari di episod yang lalu, tempat keluarnya melalui hidung kita. Itulah dia dalam kategori al-khayshum. Antara huruf yang kita katakan berada dalam kategori al-khayshum ini adalah huruf mim dan juga huruf nun. Dan tuan-puan, ada satu lagi. Kalau kita perhatikan, kan ada 5 kan tempat makhraj keluar huruf. Dan satu lagi adalah al-jawf, iaitu rongga mulut. Tuan-puan, rongga mulut ni special sikit. Iaitu keluarnya huruf rongga mulut ini adalah huruf-huruf melalui, kalau saya padam di sini, Masya Allah, tabarakallah. Sebentar ya. Okey, rongga mulut antara huruf-hurufnya adalah huruf alif, waw, ya. Ini special sikit. Untuk al-jawf ini special. Itulah dia huruf-huruf yang kita katakan, kita panggil sebagai huruf-huruf mad. Tuan-puan, kalau kita nak baca panjang, kita menggunakan rongga mulut kita. Berada di pertengahan. Rongga mulut di mana? Di sekitar sini. Ya, rongga mulut di sekitar sini. Maka dia berada di pertengahan. Dia menggunakan angin. Subhanallah, tabarakallah. Allah, penciptaan Allah sangatlah unik. Yang mana apabila kita mengeluarkan angin, boleh menghasilkan sesuatu bunyi. Tuan-puan, cuba kita baca a, ba, ta, sa, ja. Maka rongga mulut kita akan menghasilkan angin yang akan mengeluarkan bunyi. Begitu juga kalau kita menggunakan huruf-huruf mad yang lain untuk waw dan juga ya juga. Bu, tu, su, ji, mi, li. Huruf mad itu huruf apa? Huruf yang perlu dibaca panjang. Jadi penggunaan ayat-ayat untuk dibaca panjang itu terdapat keluarnya daripada melalui al-jawf, iaitu rongga mulut kita. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita telah sentuh ke semua 28 huruf tempat keluar yang sebenarnya. Jadi tuan-puan, tolong perbaiki sekiranya masih ada kekurangan atau kesilapan dalam kita menyebut huruf-huruf hijaiyah yang 28 ini. Jadi insya-Allah, moga-moga video kali ini dapat membantu tuan-puan untuk menyebut huruf-huruf hijaiyah di tempat keluar yang sebenarnya, agar sama-sama kita dapat mengaji dengan baik dan mengaji sampai pandai. Jadi tuan-puan, jangan lupa hashtag mengaji sampai pandai dan teruskan menonton dan bersama dengan saya dalam segmen Bestnya Mengaji. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.